Hi guys, I know it's been more than a month since our government announces the lockdown from 18 March 2020. While we spend time at home watching Netflix, playing games, or just even helping out at home, why don't we spend some time exploring available courses, universities, and colleges at My Future? Visit Hi, www.myfuture.com. Assalamualaikum. You hear me? Assalamualaikum. Yes, we can hear you. Can you hear me? Can you hear us? Yes, yes. Good. Hi, how are you, Mr. Nazrul? Alhamdulillah. Dengar clear? Clear, very clear. Alright. Okay. Wow, nice background. Thank you so much. Raya team. Yes, Raya team. And also, Doctor, how are you? Alhamdulillah. Just Okay. finished my tarawih just now. Rawi. Oh, okay. Oh, Assalamualaikum. ada doktor ni. Alright. Ni Dr. Syahida is here. And tadi dah jumpa kan Mr. Nazrul and Dr. Syahida. So how's everything? Okay. Okay. Okay, so we are live now, and this is the first time that My Future is having a live talk. So we would like to thank both of you for being part of this live talk program lah. Okay, we have a few hundred students watching with us right now, and we are on live for FB Live, right? Okay. So kepada pelajar-pelajar yang sedang mendengar live talk kita, terima kasih kerana meluangkan masa untuk menghadirkan diri dalam live talk anjuran My Future untuk julung-julung kali. Saya faham sekarang bulan puasa dan mungkin ada yang baru habis tarawih dan mungkin agak penat dan sebagainya, tapi saya berharap dengan perbincangan ataupun sharing session daripada dua pakar kita, iaitu pakar psikologi Encik Nazrul Azizi dan pakar psikiatri Dr. Nurul Syuhaida, ia sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar memahami apa itu mental health ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Kesihatan mental, ya. Okay. Kebanyakannya students mungkin tak sedar ataupun tak aware tentang kepentingan mental health. Cuma mungkin experience-nya sekarang lebih lagi ketika MCO sekarang, ya. Okay. So saya ingin berkongsi sedikit tentang My Future kepada pelajar-pelajar di luar sana ataupun kepada kita punya students. Okay. My Future merupakan platform di mana students dapat attract information ataupun dapat menerima informasi-informasi terkini mengenai institusi pengajian tinggi di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi sekiranya student ataupun pelajar yang ingin tahu tentang lebih lanjut akan pengajian-pengajian yang kami ada di My Future ataupun program-program yang ada di My Future dan institusi-institusi di My Future, okay, bolehlah layari kita punya website ataupun apps di mana students akan dapat information tentang diploma, foundation, degree, master, PhD program, dan sekiranya ada students yang mungkin agak bingung ataupun tak sure nak ambil pengajian apa seterusnya atau nak belajar apa yang sesuai dengan personality anda, bolehlah menghubungi kami. Kita akan memberi sedikit advice ataupun bimbingan kepada pelajar-pelajar bagaimana nak masuk kepada IPTS ataupun IPTA yang bersesuaian dengan results pelajar-pelajar, personality pelajar ataupun industri yang bersesuaian untuk masa akan datang, ya, untuk mengelakkan pengangguran dan sebagainya. Jadi boleh apps kita berada juga di Play Store Google dan di iOS, ataupun boleh tengok website dan boleh compare lah institusi pengajian tinggi di Malaysia. Okay, so kepada pelajar-pelajar ataupun students yang masih bersama kami, saya ingin memperkenalkan first and foremost Mr. Nazrul Azizi. Mr. Nazrul Azizi merupakan certified clinical hypnotherapist ataupun psychologist, alright, dan juga registered counselor yang telah
mengadakan pelbagai program-program seperti program motivasi untuk pelajar-pelajar dan sudah clock in 1,000 leadership program. Wah, hebat tu selepas 10 tahun sejak 10 tahun 2010 ya. 10 tahun lah ya. Alhamdulillah. Okay, alright. So dan kepada Dr. Nurul merupakan pakar psikiatri di Hospital di Hospital Sabak Bernam. Betul? Kan doktor? Okay, alright. Okay, so doktor juga mempunyai pengalaman berkomunikasi dengan pesakit ataupun bukan kita kata pesakit lah, tapi patient ataupun individu yang mungkin memerlukan pertolongan dalam kesedaran mental health ataupun kesihatan mental health ya. Okay. Apa kata kita? Selain daripada itu, kita juga akan mengadakan cabutan bertuah kepada pelajar-pelajar yang dah tune in ataupun kepada mereka yang telah pun register. Ramai registration kita ya. Jadi kita akan mengadakan cabutan bertuah. Nama-nama anda semua ada di tangan kita sekarang. Okay. So setiap session kita akan ada buat cabutan bertuah. Dan cabutan bertuah kita disponsor oleh University of Cyberjaya lah. Okay. Alright, okay. So penonton atau pelajar boleh bertanya soalan di live Facebook kita dan kita punya tim akan membantu sekiranya pelajar-pelajar ingin bertanya lebih lanjut kepada Encik Nazrul atau Dr. Syuhaida berkaitan kesihatan mental ataupun apa itu psikologi ataupun apa itu psikiatri, bidang psikiatri dan mungkin challenges mereka ataupun mungkin perks ataupun satisfaction yang mereka dapat daripada pekerjaan mereka ya. Okay, let's move on to our first agenda. Mr. Nazrul, boleh ke Cik Nazrul berkongsi sedikit pandangan Cik Nazrul tentang apa itu mental health ataupun kepentingan kesihatan mental sebenarnya? Saya rasa soalan mental health ni lebih baik pada Dr. Syuhada. Tapi saya jawab sikit lah. Okay, alright. Mungkin Dr. Syuhada boleh ulas ataupun top up apa yang saya cakap tadi. Mental health ataupun kesihatan mental ni kita relate dengan apa yang berlaku sekarang. WHO 2012 cakap kesihatan fizikal ataupun physical health equal to mental health. So saya sendiri pergi ke sekolah-sekolah daripada 2010 lagi sampai the last is 2019 lah. February 2020 pun saya pergi. Dia cakap tentang kesihatan mental ni. Dan untuk pengetahuan anda, setelah saya seorang psikologis dan as a psychologist we are the scientist. Kita mengkaji behavior, kita mengkaji emosi setiap perkara yang setiap aktiviti yang kita buat. Dan saya pendapat kesihatan mental di kalangan remaja ataupun di Malaysia ni sangat-sangat rendah sekali dan makna kesihatan mental tu terlampau stigma semasa di bangku sekolah lagi. Sebab pertamanya mungkin kita tidak ada orang kata subjek mental health education di sekolah dan menyebabkan saya bercakap ramai dengan kaunselor-kaunselor dan cikgu-cikgu bimbingan kaunseling. Bila I told you as a psychologist we study behavior dan saya bercakap bila seseorang murid itu ada masalah sebenarnya dia berkait rapat dengan kesihatan mental. Bukan semualah kan, tapi sedikit sebanyak perkara itu adalah menjadi faktor pada kesihatan mental. Dan dengan berlakunya MCO dan PKP ni saya mendapat banyak email teks daripada cikgu-cikgu. Anak-anak remaja sekarang ni berada hampir 60 hari di rumah ataupun lebih 60 hari di rumah. So basically
of course bila di sekolah pun mereka dah ada satu traits kesihatan mental tu ada masalah, bagaimana mereka tak boleh bergerak, duduk di rumah dan tak bercampur dengan rakan-rakan di sekolah. Dan perkara ini sedikit sebanyak perkara yang topik hangat yang kita boleh bincangkan, dan saya rasa Dr. Syuhada boleh ulahkan lagi. Saya tak nak ambil dia punya modal, so saya rasa saya pass to Dr. Syuhada. Okay, Dr. Syuhada, silakan. Okay, hai semua. Okay, bila kita memang menarik bila kita nak mengulas tentang kesihatan mental. So, saya rasa kita start dengan, sebenarnya kita punya peradaban bermula dengan language. So bila dia bermula dengan language, daripada language kita boleh mengutarakan kita punya emosi, kita boleh menunjukkan emosi, kita boleh berkomunikasi dengan orang. Dan daripada situ sebenarnya bila ada language yang daripada dulu lagi, sebenarnya culturally orang dah label kesihatan mental ni orang gila. Kan, kalau macam orang yang tak betul tu sakit mental lah tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, bila kita nak kata apa definisi normal, susah. Sebab some culture normal dia macam ni, some culture normal dia macam ni. Jadi kalau ikutkan WHO adalah kesihatan mental ni adalah kemampuan kita mengelolakan stres. Dalam hidup kita akan sentiasa ada stres. Kita even kan nak pilih baju pun kita stres. Pagi-pagi bangun kan, nak pilih baju biru ke hijau, stres kan. Betul, tudung tak matching, stres juga. Tapi macam mana cara kita mengelolakan stres, lepas tu macam mana kita berjaya bekerja dengan produktif dan kita boleh berperanan dalam community. So itu yang kita katakan seseorang itu mempunyai kesihatan mental yang baik. Dan semua orang memang perlu kesihatan mental. Kita tak boleh cakap orang tu ada masalah ada kesihatan mental tu maksudnya dia ada problem psikiatri, tak. Maksudnya orang yang ada kesihatan mental terbahagi kepada sama ada kesihatan mental dia sedikit terjejas ataupun kesihatan mental yang seimbang lah, which is dia boleh berkemampuan berperanan dalam komuniti dan memberi balik kepada komuniti lah. Jadi orang yang bila kita kata apa yang ada psychiatry mental disorder tu, apabila dia ada functioning dia terjejas. Maksudnya daripada boleh bekerja tak boleh bekerja, daripada boleh bergaul kepada tidak boleh bergaul, itu kita rasakan dia ada masalah kesihatan mental lah. Itu secara ringkasnya. Oh, okay. Dan kalau ikutkan WHO pun tahun 2020 adalah tahun, kalau diikutkan second, kesihatan mental adalah second, depression adalah masalah kedua terbesar selepas sakit jantung dalam tahun 2020 ni. Kalau kita ikutkan sakit jantung tu physical stress, tapi bila kita tengok secara luasnya kan, kalau orang tu ada sakit jantung, dia ada sakit jantung tau, physical stress. Kita tak katalah dia ada masalah mental lagi tau. Tapi bila dia ada sakit jantung, apa yang berlaku pada psikologi dia? Dia rasa dia tak boleh bekerja. Kan, daripada bekerja tak boleh bekerja. Dia rasa low self-esteem. Dia rasa macam dia menyusahkan orang lain. Daripada situ dia mula rasakan yang dia macam ada kemurungan kan, dia menyusahkan orang lain. Lepas tu dia pun dah withdraw diri dia daripada orang lain dan dia rasa macam dia tak nak hidup lagi kan. Dekat situ dah muncul simptom-simptom kemurungan. Dan kemurungan pula makin lama dia menyebabkan dia dah tak makan dah ubat darah tinggi, ubat kecil manis sebab dia dah neglect self. Jadi sebenarnya it's a cycle. So there's no health without mental health. Oh, okey. Jadi mengikut pendapat Encik Nazrul dan doktor, maksudnya pelajar-pelajar yang nakal di sekolah ni kadang-kadang memang ramai kan yang ada bermasalah dan sebagainya. Jadi kita seharusnya tackle dia orang punya mental health dari zaman sekolah dululah, macam tu ya? Ya, saya setuju. Saya setuju yang sebenarnya daripada macam mana nak tackle adalah daripada sudut kita memahami orang lain daripada kasut dia sendiri, dan which is untuk memahami tu adalah kita mendalami dan daripada situ kita lebih mempelajari tentang emosi dan daripada situ kita belajar tentang kesihatan mental mereka lah. Okay? Sebab biasanya orang yang ada masalah ni dia mesti ada isu. Mesti ada dynamic isu dia. Jadi kita faham daripada situ, insyaAllah kita boleh tackle lah. Okey, macam Encik Nazrul sendiri, Encik Nazrul dah banyak bekerjasama dengan
orang kata apa, remaja-remaja ya. Jadi dalam keadaan MCO sekarang, saya ada satu soalan daripada pelajar kita. Of course background berbeza-beza. Ada yang duduk di rumah yang besar, selesa, ada duduk dalam keadaan yang sangat sempit dan sebagainya. Jadi mereka ada bertanya macam mana nak jaga mental health tu. Apakah step-step mereka ataupun apa yang boleh mereka lakukan untuk menjaga kesihatan mental diorang? Alright, pertamanya saya suka apa yang Dr. Syuhada tadi cakap kan. Tu saya quote daripada WHO 2012, state of complete physical and mental social well-being and not merely the absence of disease. So basically kita kena faham the wheel of the wellness to spiritual, emotional, financial, intellectual, environmental, social and the physical. Alright? Apa yang soalan tadi tu menarik, sekarang ni kita boleh tengok lingkaran tu terbatas. And adik-adik di teenagers kita sekarang ni yang dulunya setiap petang main bola, setiap petang main bola and then pergi jumpa kawan-kawan and then kita ni manusia, kita bersosial. We cannot that social distancing make people more stress actually. Kita ni manusia ni, that's why I touch a little bit. Kita ni silaturahim. That's why kita tengok dekat berita ramai dah naik macam dah tak betul lah. Bila bercakap raya, kenapa aku tak boleh balik kampung? Sebab we are the human yang kita silaturahim. So bila perkara ni berlaku, walaupun dia masih teenage, walaupun dia masih muda, tapi dia peluang untuk bersosial, berkawan itu adalah salah satu the needs for them. So of course dia akan ada masalah, dia akan terasa different. So pertama saya selalu bagi tahu kalau bagaimana nak perbaiki mental health tu, you always to talk someone to you trust. Bercakap, I mean call someone your friend, because I know right now you cannot you tak boleh jumpa dia. So many you can call, WhatsApp call free je. You can boleh call, bertanya kawan, tanya cikgu, tanya khabar cikgu, WhatsApp cikgu, and maybe your friend. Kita cuba dengan build and talk. Kalau memang tak ada kawan tu, rasa macam susah nak cari kawan, nak bercakap, you can always talk to your teacher. I mean teacher boleh guide you, cikgu counselling dan sebagainya. Saya nampak Lisa, anak-anak di sekolah ni, dia punya stigma bila nak bercakap dengan cikgu counselling ni, kalau ada masalah dia boleh cakap cikgu counselling. Actually that's totally wrong. That's why namanya bimbingan dan counselling. They guidance them. Alright, you can make friend with your teacher and bercakap dengan orang dan always and then perbaiki rutin. I know currently bila kata SPM tahun depan, saya diberi kawan saya mempunyai pusat tuition. Dia kata, Dr. Nazrul, sekarang ni masalahnya kita nak buat kelas online pun apa, diorang punya exam tahun depan kan. So anak-anak ni semua tidur pukul 4 pagi, 5 pagi, pergi main game dan sebagainya. I mean I'm not stopping you to do that, but actually your biological clock akan terganggu. Manusia ni dalam Quran Allah written, I mean in science, I'm talking science also, we need to sleep in the proper biological clock. Kita kena tidur dengan keadaan di mana malam tu untuk rehat. I mean kita tahu hormon waktu bila yang akan yang baik dikeluarkan waktu tengah malam. When you sleep in the during daytime is different. Sekarang ni I nampak dan cikgu-cikgu pun cakap dengan saya, murid saya tak datang kelas online, tidur. Tidur. So perbaiki rutin anda. I mean I'm not stopping you to watching Netflix, I'm not stopping you to play games, but if you want to uruskan emosi dan kesihatan mental anda, just make sure your routine tu betul, tidur tu betul, and then hapis maklumat. Currently I mean I nampak sekarang ni alhamdulillah lah sebab MPN control. I mean if you touch to another country, so for example negara-negara luar,
maklumat-maklumat yang hoax tu ataupun maklumat yang tak betul tu banyak dan mengganggu emosi. And then of course nak uruskan kesihatan mental tu, make sure badan kita sentiasa exercise, stretching dan sebagainya kat rumah. You can watch YouTube, so many exercise, work out from home, and then there's so many things I want to share. Maybe Dr. Suhada boleh touch lagi. Right? Alright, mungkin Dr. Syahada boleh bantu saya jawab satu lagi soalan ni. Ada yang tanya, mungkin dalam keadaan begini, kebanyakannya banyak mungkin selalu marah dia kata anger issues Jadi macam mana, ada ke cara-cara selain daripada apa yang Encik Nazrul dah kongsikan tadi? Selain daripada itu, mungkin ada cara-cara lain yang untuk membantu diorang untuk control diorang punya anger issues, especially dalam keadaan macam ni yang mungkin bergaduh dengan adik-beradik ke, dekat rumah menjerit kat mak bapak ke dan sebagainya Saya kan banyak tahu dapat referral dalam musim MCO ni adalah macam student-student ni dia rasakan macam the school is the safe place for them. Maksudnya bila balik rumah ada yang kena physical abuse, ada yang kena mentally abuse, ada yang saya ada satu patient ni saya nak cerita. Dia ni memang saya pernah tulis dekat dalam Facebook saya, dalam tajuk cerita tu aku terima nikahnya. So cerita Facebook tu agak viral jugalah, memang ada banyak share. So patient ni bila start je MCO saya memang teringat dia. Saya rasa confirm lah dia ni akan masuk ward. Sebabnya dia memang bila MCO semua orang ada dekat dalam rumah dan dia memang akan jadi mangsa lah. Dia yang kena basuh baju padahal dia menantu. Dia kisah pasal dia menantu. So dia lah yang kena basuh baju. Adik-adik ipar yang balik daripada universiti semua duduk je kan, kata kita orang ada homework. So you lah yang kena masak, you lah yang kena ni. Dan makan kena 5 kali sehari waktu MCO 5 kali sehari. Pagi kena makan berat, nasi. Petang kena makanan kuih yang mesti yang susah-susah lah macam kari pap kan, nak kena claim semua. So ada juga yang dah message kata saya rasa macam nak bunuh lah parents sebab dia was mentally and physically tortured sebenarnya. Jadi memang kita cerita MCO banyak tau. Dia bukan kadang-kadang kita nampak macam boring dekat rumah. Memang kita macam tersangkut kan. Itu apa yang kita nampak pada pandangan kita sebab daripada sudut kita macam tadilah, mungkin ada orang yang rumahnya besar, ada orang yang rumahnya kecil, ada orang yang rumahnya not a safe place, ada orang lebih safe place dekat sekolah. Tapi saya selalu cakap dekat patient saya kan, kadang-kadang kan bila you ada terlalu banyak benda yang serabut, you dah cuba untuk contact your friend, you dah cuba untuk amalkan apa yang, cuba berfikiran positif, tapi kadang-kadang benda tu berserabut dalam otak. So macam sampai nak tidur tak boleh sebab terlalu banyak. So saya selalu cadangkan dekat pesakit saya, kita gunakan teknik mind map. So saya selalu akan cakap, okay, kita buat mind map. Awak tulis apa problem dia. Sebab kadang-kadang bila you tak tulis, dia berada dalam otak, dia serabut. Dia jadi macam tak tahu yang mana satu. So you tulis. Contohnya dalam problem you adalah, macam kalau saya lah, masa MCO problem saya tak suka roadblock. Tapi sebab saya merentas daerah kan, 3 daerah nak pergi kerja setiap hari. So saya akan merentas 3 roadblock. So saya terpaksa menghadap juga polis ni. So saya macam mana saya tak suka. So saya tulis problem, menghadap roadblock. Lepas tu saya macam okay, ada orang yang affected financial. Lepas tu tak jumpa kawan. Kita buat anak panah. So daripada anak panah yang mind map tu, so apa penyelesaian yang you boleh fikirkan? Contohnya kalau tak suka roadblock, so apa yang you boleh fikirkan? Contohnya tak apalah mereka menjaga negara. Yang kedua tak apalah abang polis roadblock handsome. Yang ketiga saya akan tulis selalu cerita pasal abang polis sebabnya actually dia untuk desensitization untuk saya. So sebenarnya dalam Facebook pun kita dah tulis banyak cerita. Abang roadblock 1, kau telah roadblock hati saya. 1, kau telah roadblock hati hidupku. Part 2. So actually bukan sebab dia roadblock sangat hati saya, tapi actually to desensitize myself by talking about it. Kita talking about it. And then what about financial? So some people memang affected financially. So apa yang dia boleh buat dalam tempoh ni? Mungkin dia boleh jadi Grab rider ke, ataupun mungkin boleh dia jual frozen food ke, ataupun dalam tempoh ni dia boleh buat kuih raya ke. So apa lagi penyelesaian yang dia boleh buat?
Lepas tu apa lagi contoh masalah yang lain, contohnya bergaduh dengan mak. So kita tengok kalau bergaduh dengan mak, apa isunya, macam apa sebab. Kan ada lagu Didi sekarang, mak saya selalu marah entah kenapa, kan. So kita analyse yang tu, kenapa mak saya marah. Mungkin sebab saya bangun lambat, bangun dah pukul 11, pukul 12, tidur pukul 4. Saya jadi mak pun saya marah kan. Jadi kita tengok dekat susu, mungkin saya boleh bangun awal sikit. Kalau dia mak ni kan, you bangun awal, lepas tu kan you buat-buat lah siram-siram pokok, dia 10 you tidur lah balik. So macam actually you dah bangun awal kan. So in a way untuk mengambil hati mak, so kita tulis macam mana nak ambil hati mak. So kan dekat situ, daripada cabang-cabang pokok tu, you rasa mana yang you boleh achieve. Buat kuih you boleh achieve, so you pangkah. Okay, you kata you boleh tulis cerita pasal abang roadblock, so you pangkah. So kat mana yang you tengok dah pangkah banyak, you akan rasa sense of satisfaction dekat situlah. So selalu patient saya yang datang berserabut, saya akan suruh tulis apa masalah you, husband, anak, apa semua. Dan saya dapati bila diorang berjaya pangkah semua pokok-pokok tu, diorang lebih rasa tenang because they feel sense of achievement. Dan diorang dapat merasakan yang I boleh buat lah, I boleh buat selama dia duduk dalam otak sahaja. Yeah. Okay. So ada cara-cara je lah untuk orang kata untuk kita tidak rasa terlalu terbeban macam Cik Nazrul kata tadi, mungkin continue berkomunikasi dengan teman-teman, bangun awal ataupun tidur mengikut biological clock. Yelah kadang-kadang pelajar ni dia lebih macam burung hantu kan, tengah-tengah malam lebih kepada berjaga, petang baru tidur atau siang baru tidur kan. Okay, dan juga macam Dr. Syuhada ada share, kita macam desensitize dan sebagainya kan. Write down kita punya problems and tengok apa yang kita boleh achieve ataupun reaction kita, macam mana kita nak mengurangkan problem atau masalah itu ya. Okay, alright, ada lagi satu, banyak soalan ni. Okay, macam dia orang macam tadi Dr. Syuhada dengan Cik Nazrul ada bagi tahu kan, at this moment MCO ni ramai yang lebih depressed, ramai yang lebih apa orang kata murung. Jadi ada soalan, dia nak tahu macam mana ataupun macam mana kita nak tahu seseorang itu ada menghadapi depression. Okay, dan kenapa, mungkin ada yang biasa background, mungkin Cik Nazrul boleh share dulu macam mana kita nak tahu orang itu murung, dan mungkin doktor kemudiannya mengikut experience doktor mungkin ada certain experience yang boleh relate kepada depression itu sendiri. Cik Nazrul? Saya rasa macam mana tu lebih kepada psikiatrik. Yang soalan kedua tu biar jawab. Okey, boleh. Biar Dr. Syuhada jawab. Okay, macam mana kita nak tahu orang tu murung, berbeza dengan stres yang biasa. Macam kita cakap tadi, daripada sudut definisi, dia mesti ada affected in term of functioning. So kemurungan sendiri, dia ada 9 lah, lebih kurang 9. Kalau kita ikut DSM lah, DSM-5. So dia ada 9 kriteria yang mengatakan dia ni mungkin ada tanda-tanda kemurungan. Tapi sebenarnya DSM tu adalah salah satu diagnosis. Dan diagnosis kita bukan bergantung kepada DSM saja. Daripada pihak psikiatri ataupun psikologi, bila kita melihat pesakit, kita tak lihat dia secara okay, you masuk dalam DSM, so you ada depression, tak. Because kita lihat dia daripada sudut bio, psycho, social, spiritual, lifestyle. So saya lebih suka, actually kalau ikutkan banyak yang biopsychosocial, tapi saya suka tambah kepada spiritual dan lifestyle. Biology daripada in term of adakah dia ni memang ada family history untuk dapat kemurungan, ataupun dia memang ada history macam pernah ada brain trauma ke, brain injury ke kan, and then history of previous depression ke, ataupun kalau orang tu pernah pregnant, bersalin, lepas tu dia ada postpartum depression, it is part of the biology yang dia pernah ada. Psychology in term of macam mana dia punya daripada kecil, daripada sudut parenting, adakah parents dia jenis yang authoritative ataupun parents dia permissive daripada kecil, macam mana dia punya daripada sini psikologi memang sangat memainkan peranan penting lah in term of dynamic the patient, ada trust ke tak masa dia kecil, macam mana dengan daripada sudut dia berjaya tak mengharungi. Yalah, setiap orang dia ada Erik Erikson stages dia. Erik Erikson stages ni adalah daripada sudut berjaya tak dia menguasai, daripada
daripada sudut masa kecil 0 to 3 years, sama ada dia berjaya percaya pada orang, trust, and then autonomy, kan semua benda tu kita mainkan peranan juga. And then daripada sudut social, macam mana dia dengan kawan-kawan dia, what about dia punya financial issues, what about dia punya dia ada inferiority complex ke tak, macam mana dia punya bila ada masalah, macam mana dia respond pada stress. And then spiritual dia, adakah dia seorang yang macam bila ada problem dia akan back pada religion, solat, dia kembali pada Allah, kan ada orang dia tak, kan. Jadi macam kita itu pun memainkan peranan penting juga. And lifestyle, adakah orang tu drug user ataupun alkohol. Sometimes kita tengok alkohol, oh tak ada apa, kan, tapi alkohol sebenarnya if you take in term of macam long term, drugs jugalah macam methamphetamine, kan, macam shabu semua, actually dia adalah CNS depressant dan stimulant juga. So macam alkohol ni dia boleh menyebabkan you dapat depression. So in the long run dia boleh dapat depression. Methamphetamine, shabu, okay, nature dia macam CNS stimulant, seronok lah, ambil 3 days tak payah tidur, boleh study semua. Tapi after 3 days down dia punya tu, you akan datang depression. So when you depressed, you need to take another dose pula untuk ice. So you have ada dependency pula pada drug. So you need to see biopsychosocial spiritual lifestyle, and then you tally dengan patient punya presentation. Ada tak dia ada low mood more than 2 weeks. Biasanya dalam depression, low mood dia more than 2 weeks. Kalau less than 2 weeks, usually kita tak panggil depression, but depends on the intensity juga. Sometimes kita cakap 2 weeks. Tapi kalau memang intensity dia memang sangat severe, even less than 2 weeks pun kita terima. And then what about, and also anhedonia. Dulu suka mancing, sekarang tak suka mancing. Dulu suka tengok movie, sekarang dah tak suka tengok movie. Dulu suka masak, tak suka masak. And then energy level, and then dia punya psychomotor retardation ataupun psychomotor agitation. It is and then ada orang dia jadi sensitif tau, dia jadi macam cepat nak marah, irritability. Okay, and then dia ada hopelessness, worthlessness, and then dia rasa macam suicidal thoughts. And then after that dia ada reduction in functioning lah. Kalau dulu boleh buat homework on time dia hantar, tapi sekarang tak ada mood, buka komputer je tak ada mood. Macam dia dah jadi macam tak ada apa, kosong. So itu adalah diagnosis yang kita boleh kata probably you have depression. But again, kita kena tengok patient as a whole. Sometimes depression ni presented dengan personality disorder juga. Some personality disorder presented dengan depressive symptom. Some drugs, maybe patient ada makan ubat tau, macam steroid, nak kurus kan, makan ubat kurus, dalam ubat kurus pun ada methamphetamine sebenarnya, dia boleh menyebabkan you dapat kemurungan juga. So sometimes you ada makan hormone or something menyebabkan boleh menyebabkan depression. So we need to see the patient as a whole. Tapi kalau you ada symptoms low mood, anhedonia, lethargy, suicidal thoughts, worthlessness, hopelessness tu, it may suit to major depressive disorder lah. Okay, saya cuma nak tanya lagi satu. Kalau macam is it consistent ke, atau mungkin dia yelah macam doktor kata tadi mungkin dalam 2 weeks atau 1 week, tapi kadang-kadang kita tengok okay 3 hari macam tu, lepas tu and then after that macam dah okay sikit kan. Mungkin among kawan-kawan diorang pun macam tak tahu nak anticipate macam mana tu. Kalau untuk depression dia consistent, dia persistent dan dia tak ada wave tau. Maksud kalau macam dia adjustment kan, sometimes bila dia MCO kan tiba-tiba kena duduk rumah, dia dah tak boleh keluar, macam Cik Nazrul kata main bola, dah tak boleh main bola kan, so dia macam dia low mood. Tapi bila malam dia jujur main game, dia boleh pula main game. Tapi depression you ajak lah dia main game ke apa ke, aku tak nak. So daripada siang ke malam dia punya mood tu sama je low. Tapi kalau dia malam melancholic depression, morning dia lagi teruk. Bila malam dia okey sikit, tapi okey pun still low mood. So kalau kita tanya patient, kalau kita bagi you punya mood kan 0 paling low lah, okay, yang 10 you okay, biasa, happy lah, which one? Biasanya dia akan kata 0 to 1 dan persistent lah 0 to 1 macam tu. Saya tambah. Tapi kalau dia macam 3 hari dia okay, tak ada lah. Okay, Cik Nazrul, okay. Macam mana dengan Cik Nazrul? Saya tambah sikit. Tadi Dr. Syuhada dah jawab part pertama saya. And then I try to summarize apa yang Dr. Syuhada cakap. Sebenarnya depression ni untuk adik-adik yang kat luar sana tu yang mendengar, depression ni kalau didefinisikan bahasa mudah ni, dia selalu berfikir benda yang lepas and lost hope for future.
benda-benda lepas dia fikir and then they lose hope for the future. And then symptom dia selalunya dia continue, macam Dr. Syuhada kata, dia continue feeling sad and dia sedih yang berpanjangan. And then apa yang Dr. Syuhada cakap tadi betul, dia dah tak ada interest, loss of pleasure of doing anything that enjoyable. Kalau dia kata dia suka main main bola, tiba-tiba dia tak suka, dia dah tiba-tiba dia lost, and then dia tiba-tiba dia cepat penat, and then dia rasa nak makan pun dah terselera, and then saya nasihatkan lah sekarang ni dalam masa lagi PKP, nak pergi hospital pun ramai sekarang ni, dan I mean you can go if you are in the serious condition, but kalau adik-adik semua nak tahu keadaan adik-adik, you can go online DAS21, KKM ada buat, just you can get immediate result, but that is not diagnosis. Itu bukan diagnose punya ni, tapi you can know apa yang punya state currently, and then kalau you rasa okay, the result is there, you can go immediately to the hospital and make an appointment with the psychiatrist. Okay, so macam mana diorang nak pergi untuk diagnosis tu? Boleh ke mana-mana hospitals ke atau macam mana ya? Okay, kalau katalah you dah buat online DAS, you rasa you punya DAS tu tinggi, so dia ada pelbagai pathway lah sebenarnya. Selalunya biasanya diorang akan pergi ke klinik kesihatan terlebih dahulu. So daripada klinik kesihatan, sama ada you pergi klinik kesihatan, biasanya you pergi klinik kesihatan kerajaan, so daripada situ doktor dekat klinik kesihatan tu akan refer ke psikiatri. Tapi kadang-kadang klinik kesihatan tu ada FMS, kita ada Family Medicine Specialist, dan Family Medicine Specialist pun boleh bagi ubat antidepressant. Kalau dia rasa macam keadaan tu tak teruk, depression tu tak adalah macam complicated, usually they can treat. So tapi kalau dia rasa macam complicated, okay, issues, so they will refer to us. So dia orang akan call kita untuk dapatkan appointment. Ataupun kalau dia rasa tak berapa urgent, dia akan bagi surat referral. So patient datang sendiri dan kita akan bagi appointment daripada situ. Tapi kalau musim MCO ni biasanya dia lebih kepada telecounselling, maksudnya macam diorang akan call untuk dapatkan appointment, dan kita pun masa PKP ketat hari tu pun bila kita dapat case pun kita tak jumpa patient juga, kita telecounselling dulu, which is kita call dan kita buat assessment over the phone. Kalau kita rasa teruk memang kita akan suruh datang masa yang PKP D dululah, tapi sekarang dah PKP B, dia memang boleh datang. Cara yang kedua adalah you memang dah tak tahan kan, contohnya you dah tak tahan, you stress sangat, you nangis-nangis, so you can go directly to our kecemasan. So dari situ dia akan triagekan you lah, sama ada you akan ke green zone ataupun ke yellow zone, dan dari situ doktor on call, MO medical officer on call akan tengok you lah, dan dia akan bagi ubat dekat situ dan kita akan bagi tarikh yang terdekat. Boleh juga pergi ke swasta sebenarnya. Sikit lah doktor Okay, I want to add more about mid depression ni. Kita cakap sikit pasal depression ni. Mungkin ibu bapa dekat mendengar perbincangan pada malam ni. Kita kena ubah stigma kita. I mean, kita bercakap, oh kau ni kurang iman lah. Kenapa tiba-tiba boleh menjadi depressed macam ni. I mean, bila Dr. Syuhada cakap pasal spiritual tadi, saya nak sentuh. Kita, I'm talking about Muslim in Islam, kita membina hospital mental health lebih terdahulu daripada Western. Kita buka di Bukhara. I mean, Al-Razi. I mean, 1,000 years ago. Kalau kita bercakap pasal lack of faith, and then even in the Quran, Allah written surah Ad-Duha, wa duha wal laili iza sajda. I mean, doktor cakap pasal tidur orang yang depressed ni, dia akan tidur siang, things like that. It was written in the Quran. Allah nak cakap benda ni bukannya benda yang you just simply say. It real. Benda ni real. It will happen to me and anyone. Wallahu a'lam. Never undermine people yang ada masalah ni. Minta ibu bapa ataupun orang yang mendengar kat luar sana ni, kita kena ubah stigma benda ni. And then kita tak boleh tiba-tiba cakap kau ni senang lah, ni kesalahan, your own weakness, ini work of jin or syaitan. Things like this is you have to break the stigma. That's why I started this conversation with the WHO punya statement.
Kalau kita pergi sakit perut, kita boleh pula pergi hospital emergency kalau kita accident. Why you cannot do the same thing when you're having this kind of thing? Mental health problem. Itu yang saya minta lah kalau ibu bapa yang mendengar pada hari ini, ataupun guru-guru ataupun orang berdewasa ataupun anda sendiri, adik-adik, make it things benda ni dengan penuh serius lah, dengan nampak benda ni mudah. Ya, ada betulnya Cik Nazrul cakap tu memang selalu kita dengar je selalu tak pergilah solat macam tu kan, dia orang selalu cakap pergilah sembahyang ataupun tak attach dengan spiritual lah, ataupun saya pun dulu macam ni, just brace through je kan, selalu kita dengar macam tu kan. Just Lisa, I want to tell you, last Ramadan Ramadan, I mean a year ago, I'm not sharing, it's not ethical to share, but I have to share with you. One of my client hafiz Quran 30 juzuk. Oh, okay. 30 juzuk hafiz Quran. I mean, I'm not undermine him whatever, but dia being diagnosed in clinical, memang dia depressed. So kita tak boleh cakap just go to mengaji whatever. I mean, sakit tu tak sakit. And kita kena clear benda tu, right? Okay, faham. Okay, alright. So kita nak take a break for a while. Minta maaf sebab kita ada lucky draw ni. Saya rasa students dah menunggu-nunggu dah dia orang punya duit raya. Jadi kita kena take a break sekejap. Nak bagi tahu tentang lucky draw. Saya nak kena draw dia orang punya nama sekejap. Lucky draw ni disponsor oleh University of Cyberjaya lah. Okay. Kepada mereka-mereka yang berminat, student-student yang berminat nak mendalami bidang psikologi, boleh di Universiti Cyberjaya, mereka ada program diploma in psychology, degree in psychology dan even masters in clinical psychology. Dan dia orang ada international recognition lah daripada Commonwealth Colombo Plan Secretariat untuk dia orang punya postgraduate program, maksudnya dia punya masters of clinical psychology lah. Right, and dia punya modules ada cover tentang psikologi clinical, management, therapy dan sebagainya. Jadi buat masa ni saya nak kena draw lots dulu, tengok siapa yang menjadi lucky winner untuk duit raya ni. Okay, ni nama-nama students kita punyalah ramai ni yang dah register. Sekejap saya tengok siapa yang menang ya. Okay, let's see. Siapa ni? Lee Shun Fong. Okay, Lee Shun Fong, if you are listening ataupun you are in the live session, can you please we will contact you. We will contact you to transfer or to get more of your details for the Duit Raya Bonanza, yeah? Alright, okay, so thank you so much, Nicole. Alright, okay. So moving on to our next, okay, nak tanya, macam Cik Nazrul sendiri kita nak tanya a little bit lah, mungkin kita dah cakap pasal mental health tadi. Okay, kita dah bercakap pasal mental health tadi. Now mungkin students mungkin nak faham, okay, apakah itu bidang psikologi sebenarnya? Mungkin okay, cakap pasal mental health kan, lepas tu tak tahu psikologi tu apa. So boleh tak share sikit Cik Nazrul, psikologi tu sebenarnya apa? Psikologi itu adalah jurusan yang mengembangkan pemahaman yang luas tentang tingkah laku manusia, serta dia ada kemahiran mentaksir, menyelidik, dan dalam psikologi ni dia luas. Kurikulum psikologi ni merangkumi khusus, contohnya kognitif, perkembangan peribadi, social and clinical. Kita ada, bila bercakap dengan psikologi ni bukannya orang selalu kaitkan dia dalam bidang clinical. Saya bercakap dengan kawan-kawan yang lain jugalah. Dia bukan clinical sahaja, dia hampir semua sudut bidang psikologi ni boleh masuk, even dalam STEM pun. Dalam STEM science teaching science STEM tu kan. So kita dalam tu pun ada. So the disiplin psikologi ni kita contoh kata kita ada clinical psychology, cognitive psychology, counseling psychology, development psychology, educational psychology, experimental psychology, forensic psychology and health psychology. Dia luas, dia sangat luas. So untuk adik-adik yang
yang berminat untuk menceburi bidang ni, jangan nampak seorang psikologis tu dia just in clinical ataupun mental health saja. Dia sebenarnya you can go for management, you can go for leadership, and you can go apa lagi dalam bidang sains, lagi-lagi COVID-19 ni macam-macam kita boleh masukkan elemen psikologi. So I'm telling you, as a psychology, dia juga adalah seorang saintis. Dia mengkaji. The fundamental of psychologists, they have to know doing research. Itulah seorang psikologi lah. Lebih mendalami personality ataupun behavior manusia ya. Okey, faham. Okey, bagaimana pula dengan Dr. Syuhada? So apa perbezaan psikologi dan psikiatri ni? Mungkin doktor boleh share sikit. Okey, sebagai psikiatri tu sebenarnya pula apa yang kerja-kerja seharian psikiatri sebenarnya? Psychiatry pun is a study of human behavior. So dia lebih kurang sama macam psychologist. So kita study human behavior, kita pun ada pelbagai cabang juga. Kalau macam psychologist tadi pun ada forensic psychologist semua, kita pun ada forensic psychiatry, study of forensic. Maksudnya kalau orang tu dia dah kena tangkap ke buat kesalahan juvana ke jenayah ke apa, so dia ada different psychiatry dia kan. And then kita ada neuropsychiatry kalau dia ada masalah macam brain injury, kenapa dia presented dengan this certain behavior. And then kita ada addiction psychiatry, kita ada liaison consultation. Liaison maksudnya dia ada sakit illness yang lain, physical illness associated juga dengan psychiatry. So actually study tu sama, lebih kurang sama dengan psychologist. The difference is I think psychologist dia lebih kepada more of like doing the assessment kan, macam dia orang lebih banyak pada questionnaire, assessment, buat MMPI, personality inventory. So dia orang punya kepakaran lain tu. Tapi daripada sudut psychiatry, apa yang berbezanya yang sangat obvious adalah kita boleh prescribe medication. So kita boleh prescribe medication. Daripada sudut kerja hari-hari, memang kita tengok patient. Tapi psychiatry ni itself dia bukan saja tengok patient yang ada memang masalah mental disorder. Sometimes yang datang jumpa kita pun ada masalah marital problem, kadang-kadang anak behaviour issue kan, kadang-kadang bukan sebab apa pun tapi maybe disebabkan oleh parents divorce ke apa kan, anak presented dengan behaviour issue pun datang jumpa kita juga. So hari-hari memang actually kita ada klinik, kita tengok patient dekat dalam ward, kita tengok patient dekat ED, walk-in, and then dalam waktu musim-musim COVID ni kita memang ada MHPSS team, which is a mental health and psychological support team. Daripada situ kita akan support bukan saja pesakit tapi juga kita support staff, which is the frontliners. Kita akan buat pre-deployment, debriefing pada diorang, and then kita buat macam-macam support lah sebenarnya, outreach program juga untuk mereka. So psychiatry juga dia tak stop dekat situ, dekat pusat-pusat kuarantin untuk pesakit-pesakit yang dikuarantinkan untuk COVID pun kita expect memang diorang akan ada multiple psychological issues. Bukan saja patient yang kena kuarantin, the family yang patient kena kuarantin pun akan ada issues. So kita tackle all of them. Kita call juga diorang, kita call families, kita call the patient, kita jumpa patient dekat pusat kuarantin, and this is macam actually kerja dia banyak lah. There's a lot of things yang you can do kalau you interest dekat dalam psychiatry. Saya nak tanya, saya ada satu soalan daripada kita punya audience. Mungkin dia parents rasanya dia ada mengatakan mental health issues ni boleh develop daripada yang age macam toddler ke atau macam mana? Disebabkan itu, salah satu bidang yang saya minat dalam psychiatry, which is saya rasa psychologist pun belajar juga, is psychodynamic psychotherapy. Saya sangat berminat dengan yang itu sebab kita sebenarnya bila you jumpa psychiatry ataupun you jumpa psychologist, sebenarnya kan macam
kawan saya lah, okay. Kawan saya ada tulis dekat dalam dia punya artikel. Okay, bila you jumpa psychiatrist and psychologist tu adalah the psychiatrist and clinical psychologist will guide, which is to help us to revisit the past, to get a new perspective and have a new narrative of the painful and traumatic past events. Okay, and then not to find someone to be blamed, and more importantly to stop blaming on to stop playing game lah, blaming game, kan? And then once we know who we really are, we may be able to start a new love affair, being kind to ourselves. So even if we are not able to do that, at least we could have the true stories lah about us. So kalau you kata kenapa boleh tak di-develop daripada kecil? Yes, it's a nature versus nurture. Again, kita balik kepada konsep biological, psychological, social, spiritual and lifestyle. So katalah daripada kecil, again lah, kita boleh bayangkan dua keluarga kan. Kalau dua, ataupun you all nak paling senang, you all tengok tak cerita Bukan Gadis Biasa? Kita tengok Doktor. Kan? Saya rasa kat situ banyak sangat psychological issue dia dekat situ. You tengok kalau you tengok Joe tu kan, Joe tu dia develop seorang yang daripada kecil kan dia kena dera. So bila dia tua, dia menjadi orang yang macam orang yang disakiti akan menyakiti. Sebenarnya lah macam tu. Dan kalau you tengok cerita Joker pula, Joker kan katakan daripada kecil ada banyak sangat black past, ada banyak sangat macam benda yang, dan dia macam kenapa dia develop dia jadi macam tu, mungkin macam tu, but it may not be true kan, macam it may not be true to all, sebab memang dia boleh develop daripada kecil. Maybe masa kecil dia kena neglect, maybe dia kena emotional abuse, trauma, dia memang physical abuse ataupun sexually abuse. So dia develop seorang yang menjadi inferiority complex. So daripada kecil dia merasakan yang dia perlu mendapat kasih sayang, tapi dia tak dapat. Mana dia pergi dia tak dapat kasih sayang tu. Jadi dia akan develop dalam bentuk yang dia tak percaya pada orang lain. So benda-benda tu boleh, dia boleh jadi macam tu. Ataupun daripada kecil kan, Syed kena marah, tak tahu sebab apa kena marah juga. Jadi kadang-kadang dia boleh membuatkan seseorang tu anxiety. Tapi kalau kita kata macam tu, ada satu lagi benda yang sangat penting untuk kita tahu, dan setiap orang tu ada resiliency. So resiliency ni tak kisahlah, some people walau teruk macam mana pun dia punya past, relax je dia kan, relax je, tak ada apa-apa. Then they change the past, yang the painful past tu into seorang yang sangat berjaya. I selalu cakap dengan my patient, the pain that you feel is a very powerful energy. Sama ada you nak choose untuk you teruskan depression tu, ataupun you want to use all the energy that you have to be a better person. So some people dia kena bully tau, dia bully dengan kawan sekolah, dia kena bully ni. Tapi dan setiap orang bila daripada kecil dia macam kena traumatize ke apa. Kita ni daripada kecil kan kita belajar tau, kita absorb. Oh mak kita macam ni, bila mak kita marah, mak kita akan jerit-jerit. Ada orang bila mak kita marah dia akan kemas rumah. So kita akan absorb tau all these things, dan kita akan pilih-pilih sikit, dia menjadikan tu skema kita. Dan bila kita besar, kita ada problem, biasanya kita akan ikut skema tu. Macam kita tak sedar pun sebenarnya. Sebab tu orang kata kadang-kadang bapak borek, anak rintik. Kadang-kadang kita tak sedar, because sebenarnya the skema tu develop daripada apa yang kita perhati dan apa yang kita tengok. Tapi bila kita boleh macam kita ada sedikit willpower, kita rasa macam aku dah tak nak dah sedih kan, aku dah tak nak sedih, aku nak gunakan tenaga yang sedih ni untuk powerful energy. So dia belajar lagi, dia sambung. Kalau orang kata dia gemuk contohnya, kau gemuk, masa kecil kan kena bully gemuk. Saya ada kawan tau, masa sekolah selalu kena bully, kata dia gemuk. Tapi sekarang tau tak dia jadi apa? Dia jadi personal trainer Zumba tu. Oh, okay. Okay, badan dia lagi fit daripada orang lain tau. Kalau dulu kita tengok dia, saya pun macam memang besar lah dia. Tapi sekarang dia ada. So it's what we call it, again, dalam psikologi yang paling seronoknya kita ada banyak teori lah. Ego defense mechanism, which one that you want to choose. Sama ada you nak sublimation, maksudnya you nak guna benda sakit tu into something useful, ataupun you nak guna benda sakit tu untuk you turn jadi psychotic ataupun psychotic defense. So sebenarnya nak kata you kecil ke tak, is depend on your resiliency. Dan again, memang kita semua ada skema tu, tapi kalau kita ada kesedaran, sebab tu kita dibagi kesedaran. Dan bila parents pun, bila macam risau kan, kata macam anak dia mungkin boleh develop ke apa, so kita actually bagus tahu kesedaran tu, dan kita akan pay more attention
to our child lah sebenarnya. Pay attention bukan bermakna kita kena hari-hari tengok homework dia siap ke tak. Kalau homework dia tak siap dan dia memang sebab dia tidur lambat dan dia bangun lambat ke apa kan, itu memang dia kena bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Maksudnya dia bangun lambat, so dia lambat hantar. Dia bertanggungjawab, bukan macam mak datang suruh. Kan ada yang kes yang kata kena cikgu ustazah kena merangkak ke apa semua. This is not means kita overprotective our child, but to put things into perspective, to be adil. Maksudnya kalau you buat, you need to bertanggungjawab atas tu. Then as a parent we guide. Oh, maybe wrong lah macam ni cara dia. If I were you, this is maybe I will do like this. Macam tu. Or what about this? Kan? So actually as a mother kita guide lah. As a parent kita guide. Okay. Alright, so boleh saya tambah sikit? Cik Nazrul. Alright, saya I mean you can get this book, the Biology of the Belief, daripada Professor Dr. Lipton, from the Stanford University. Dia cakap kan, parent ni you have to observe your own negative behavior. Bila benda ni 1 to 6 years old, anak tu bila kita bercakap pasal mental health, anak tu akan that's why ada child psychology, ada child psychiatric. That's why bila benda ni kita bawa daripada anak daripada kecil, kena trauma, kena being tortured, anak tu akan affect kesihatan mental dia sampai. That's why that is a proverb say we can know a person after 7 years old. Kita tengok macam mana upbringing dia, parents dia bawa anak tu sebagainya. So it really important development seorang manusia tu. That's why saya one of the tools yang saya gunakan masa saya kita buat namanya brain architecture. I think Dr. Shwanta might know that from Harvard University. Bagaimana kita bawa seseorang itu kepada usia dia 7 tahun. Bagaimana dia kita nak remove that dia punya unfinished business dia. So that's why sangat important during this MCO, ibu bapa. I know everyone stressed. This is unprecedented case crisis. Semua stress. I mean, as a parent, you need to be a bigger person. I mean, I know you lost patience sometimes with your kids, but please make sure control your negative behavior because it will affect your child in the future. Okay. Alright, so terima kasih atas opinion tersebut. Okay, kepada student-student yang masih mendengar, sabar kita masih ada lagi 2 round untuk lucky draw. Ramai juga yang dah tanya lucky draw dan sebagainya kan. Okay, tunggu sekejap, masih lagi ada perbincangan. Okay, nak tanya sikit Dr. Encik Nazrul. Ada satu ni, soalan ni banyak sangat likes. Okay, mungkin lebih kepada reality ya. Saya tertekan sebab parents saya selalu tanya saya tentang masuk ke universiti. Walaupun itu hanya pertanyaan, tapi saya rasa stres sebab saya risau lagipun masa ni hanya duduk di rumah. Apa yang patut saya lakukan? Ni banyak likes ni dia punya soalan ni. Dia tak repeat soalan, tadi dah ada lagging ya. Oh, okay. Saya tertekan sebab parents saya selalu tanya saya tentang masuk ke universiti. Walaupun itu hanya pertanyaan, tapi saya rasa stres sebab saya risau lagipun masa ni hanya duduk di rumah. Apa yang patut saya lakukan? Ni banyak likes ni soalan ni. Okay, saya sendiri sebenarnya salah satu yang saya rasa bersyukur sebab bila saya tak ada MCO ni banyak benda, masa MCO ni banyak benda saya dapat figure out. And then sebab bila saya work from home and then university tutup dan kita I figure out a lot of things that I think spending more time reflecting what I want to do in my life. Dengan adanya MCO ni, macam Dr. cakap, tulis. Journal is really important, journaling yourself. And apa yang you nak buat, what actually you love, what you actually plan to do in another next 5 years or 10 years. Saya hari ni tidak jadi hari ni kalau saya tidak menulis 10 tahun yang lepas. Alright? Saya nak bercakap pada adik tu, of course every parent risau anak dia punya future. Every parent sebagai seorang ibu bapa memang merasakan anak apa, what you gonna do in this
you living here not doing nothing. But bagi saya, kalau awak sebagai seorang anak, awak kena ceritakan, write something. I mean, prove to them. And apa sebenarnya your passion? Apa sebenarnya you nak buat? Sebab I cannot tell you that. Sebab bila saya di universiti, saya berhadapan anak-anak di universiti, ramai end of the day dia cakap, I wish I can take another course. I wish I not become an architecture punya student, kan? So masa MCO ni sebenarnya adik-adik sebenarnya adalah satu rahmat besar untuk adik untuk discover what actually you want to do in life. And contoh, I met so many young doctors, medical, even MO and HO. I wish I never do in medical. I'm sorry to say, doctor. I met this many of HO having this. Sebab diorang masa tu kita tak ada time off. Habis SPM korang terus belajar, you never have. But this is a bigger rahmat for you to sit down and do so much research what you want to do in life. Apa yang adik-adik nak buat? Kalau if you there's so many online courses you can do. I mean, Han Academy, Skillshare, and a lot of master classes. You boleh ambil coding. I mean, I met one teenage, dia buat satu project, nama dia Genius Project. Dia ambil all the many facts of COVID-19 and the research, and then they give to public health in KKM. Dia kata, and then public health KKM, how these resources you get? This is what we are helping you. We are not. This is what the teenage are doing. You know. So I rasa adik-adik semua make much of time. Masa sekarang ni, I mean, you cannot do much, but reflect yourself what you want to do. Ask people, macam kata kat sini ada Dr. Syuhada. If you love to be a psychiatrist, hanya explore what is this bidang. Don't be, I mean, I learn in the hard way. I not bidang saya ni tak ramai dekat Malaysia. Basically I learn in the hard way. Tanya orang dekat luar negara. In fact, benda-benda ni sebenarnya adalah atas inisiatif diri anda, apa yang anda nak buat in another 5 years and 10 years from now. Alright? Okay. Alright, so okay, kita ada juga yang bertanya kan, macam sekarang kan, macam Cik Nazrul dah bagi tahu tadi pasal stigma dan sebagainya kan. Alright, so ada yang tanya, seeing psychology atau psychiatrist ni, is it a bad thing ke? Mungkin dia orang worry kan, risau. Nanti orang kata macam tu lah, macam ni lah. So macam mana? Okay, soalan tu sebenarnya kalau nak tanya saya, mungkin saya boleh secara general lah. Psychiatric ni dia lebih kepada red zone. Yeah? Dia pun tak ramai sebenarnya, dengan 300 orang je dalam satu Malaysia, 300 orang je. You don't if you are not serious, don't really pergi, sebab diorang pun ada banyak cases. I mean dekat hospital. So that's why you have to come back. We are like a green and yellow zone. Alright? So jumpa psychologist or counselors or other mental professional, this man is not a bad thing. Macam Dr. Syuhada kata mula-mula, everyone ada masalah mental. In fact, kalau you tanya, I pun, you kata, I rasa you follow my social media. You know that every single week I cross another city to another city for doing training. And now I'm just sitting kat rumah I 60 hari tak buat apa kat sini, work from home. You think what is my mental health? I mean, I'm human. I mean, everyone having this. Everyone having this this. Tapi masalahnya sekarang ni, bagaimana anda nak adapt the new normal? I remember kalau kita ni nak berjaya dalam hidup kita ni, kita sentiasa flexible and adapt a new thing. If you still stick to the previous you punya diri dan sebagainya, you will never go any further in life. Kita kena sentiasa. Okay, kita take a break sekejap seperti biasa. Sekarang kita ada satu lagi
lucky draw yang kita perlu. Yes, ramai menunggu sambil bertanya, sambil Hi kita guys. berdiskusi kan. Sekarang saya nak ambil lagi satu lucky draw sambil-sambil tu. Okey. Terima kasih. Siapa ya? Ada 2 orang pelajar intern daripada sana. Oh ya ke? Itulah Cyber University yang sponsor kita hari ini. Okay, so sekarang siapa nama ni? Abdullah Raim. Okay, so adik Abdullah Raim, nanti tim My Future akan menghubungi adik lah. Kita ada contact number you untuk redeem you punya raya punya bonanza Okay, terima kasih Nicole. Saya nak ceritakan sikit tentang Universiti Cyberjaya. Sponsor kita yang berbesar, yang baik hati untuk mensponsor kita punya program ni. Okay, Universiti Cyberjaya merupakan universiti yang top tier jugalah. Dia dapat 5 star daripada kita punya Ministry of Higher Education. Juga receive 5 stars for teaching, facilities, employability and inclusiveness under the QS Stars program yang kebanyakan universiti ada take part lah. Alright, then they are also industry based relevant curriculum, and a lot of their lecturers are also from the industry experts, and it is accredited by Medical Council of India and also Maldives Medical, Dental and Council. So maksudnya kalau bukan kerja di Malaysia saja, mungkin boleh ke sana jugalah di India dan Maldives dan sebagainya ya. Okay, alright, let's continue with the discussion. Maaf, kita dah drag sedikit time ni, banyak sangat soalan ni, ramai yang macam berminat agaknya macam mungkin sebab COVID ni ramai yang berminat, mungkin lebih relevan dengan keadaan mereka dan sebagainya kan. Tapi ada juga yang nak tanya, mungkin tengok Cik Nazrul dengan doktor, so dia ada mereka kata, so sekarang selepas post COVID ni ataupun selepas post MCO ni, okay, kalau dulu terus terang macam Cik Nazrul ada mention tadi ataupun doktor ada mention, dalam konteks di Malaysia ya, mental health ni mungkin orang rasa macam tak penting lah ataupun tolak tepi lah kan. Okay, so sekarang tapi macam WHO kata mental health ni ialah nombor 2 yang orang kata yang affect orang lain daripada heart attack ya. Throughout the world yang paling most affected is mental health jugalah orang yang ada masalah mental dan sebagainya. Jadi okay, apa pandangan mungkin doktor lah ataupun okay, mungkin Cik Nazrul dan doktor sama-sama boleh berkongsi pendapat. Apa pandangan tentang stereotype yang stereotype psikologi atau psikiatris di Malaysia? Sebab macam kita kata ramai yang tak tahu ataupun ramai yang tak sedar ataupun ramai yang macam tak kisah, and even kita nak tengok sendiri di Malaysia pun kebanyakannya memang mungkin kurang, bukan kata tak kisah sekarang, mungkin dah ada sedikit kesedaran tapi lebih kurang berbanding daripada negara-negara yang lain ya. Macam mana mungkin? Bukan kurang tau. Saya rasa tak kurang. Sebenarnya ramai yang berminat dengan psikiatri dan psikologi. Oh, okay. Sebenarnya ramai yang rasa memang diorang perlukan seseorang untuk diorang bercakap. Dan kalau kita jumpa kadang-kadang macam sebenarnya nak jumpa psikiatri tapi malu. So again, this is the culture tau sebenarnya. Macam staff-staff saya pun ada juga sebenarnya nak jumpa tapi takut nanti orang nampak. Tapi sebenarnya isunya tak adalah, bukanlah kata macam you skizofrenia ke kan. Skizofrenia ni sejenis penyakit lah daripada dia penyakit dalam psikiatri ni terbahagi kepada 2 lah, neurosis dengan psikosis. So skizofrenia ni dia psikosis. So macam kadang-kadang dia lebih kepada neurotik lah, lebih macam anxiety disorder. Banyak sebenarnya ramai yang nak jumpa. Tapi disebabkan oleh culturally dan kita memang stigmatize kata jumpa psikiatri je sakit mental. Jumpa psikiatri je sakit mental. So itu yang membuatkan kita jadi macam ramai orang yang tak nak berjumpa tapi sebenarnya diorang dalam hati tu memang nak jumpa. So kalau macam saya pun soalan sebelum kita masuk master program dulu, antara soalan dia tanya, selain daripada
orang pesakit tu ada stigma, sebenarnya doktor-doktor psikiatri pun ada stigma juga. Tapi actually it's true. Sebab kalau kita pergi round kan, kita tengok patient, diorang refer doktor, ada kes psikiatri. So bila kita pergi kan, Sakai datang lah, Saikai. Tapi my boss selalu cakap, kita kena uphold tau kita punya profession ni tau sebenarnya. Dan kadang-kadang tu decision pun memang kita. Contoh sebab psychiatry ni adalah when you rule out the is the last diagnosis tau. Maksudnya sebelum you kata dia well, tiba-tiba suddenly mengamuk-mengamuk, you kena rule out kan organik dulu. You kena rule out kan medical illness. Hari tu yang datang jumpa kita, patient lepas sawan dia mengamuk, pecahkan tingkap, pecahkan barang dekat rumah. So saya kata ni bukan psychiatry, tapi memang kita tengok kalau ikutkan sebab this patient pernah ada history of stroke. Lepas dia ada stroke, dia perangai dia dah berubah sebabnya dia dah ada dementia. So bila dia ada dementia, dia dapat sawan pula. So sawan pada hari itu adalah intractable, macam 3 jam dia sawan. So itu menyebabkan oksigen dalam otak dia dah kurang. Jadi dia jadi agresif disebabkan oleh affected areas dekat otak. Otak kita ada banyak areas. Ada frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe, dan setiap otak tu ada bahagian kecil-kecil tau. Ada yang control memory, ada yang control pergerakan. So sometimes you boleh dapat stroke, tapi you tak kena stroke dekat bahagian tangan ataupun kaki, so you tak lumpuh. You bukan macam angin ahmar yang sengit sebelah mukanya kan, tapi you kena dekat bahagian limbic system, so you jadi agresif. So you jadi psychiatry ni sebenarnya you kena berbangga sebab actually you rule out kan all the macam physical kan, macam. Dan saya selalu macam physical dan psychiatry pun sebenarnya sama je kan, sama je dia punya illness dia. Kita tak macam tadi doktor Encik Nazrul cakap, dia bukan tanda lemah iman. Ada ke? Pernah ke kita cakap dekat patient kencing manis, Mak ada kencing manis, mak ni lemah iman lah mak, kan? Tak ada. Tapi kenapa kita cakap kat patient mental, padahal setiap badan kita, organ sistem kita boleh dapat sakit kan. Dan saya dengan pesakit sebenarnya saya sangat rapat tau. So macam bila kadang-kadang ada patient skizofrenia merapu, kadang-kadang cakap seseorang dalam ward, merayau dalam ward, dia dalam ward biasalah sebab dia ada sakit medical yang lain, jadi dia tak boleh masuk dekat ward psychiatry. So bila kita pergi ward dia, saya pergi peluk dia jalan, jom kita masuk kat katil. Semua orang tengok saya, doktor, patient ni tak pukul you ke? You tahu tak, sepanjang saya kerja sebagai psikiatri ni, the most satisfaction saya rasa patient psikiatri adalah seorang yang sangat baik. Dan sebenarnya diorang dah terlalu baik sampai diorang jadi macam tu. They are strong lah. They are the strongest person lah sebenarnya. Dan bila diorang sihat, diorang sangat berterima kasih. Hari tu baru-baru ni kita buat program tau, macam outreach program, kita pergi cuci rumah pesakit. Dia dah lama tau tak bercakap, sebab dia pun dah lama duduk seorang-seorang, memang tak ada orang pedulikan dia, family pun tak pedulikan. So bila kita pergi cuci rumah dia, terima kasih doktor, susah-susah je. Dan sometimes kita tak dapat ucapan terima kasih tu daripada pesakit biasa yang kita kata macam seolah-olah dia tak ada masalah mental. True, it's true enough. Kadang-kadang benda yang simple tau. Ada seorang pesakit saya, bila dia baik tu, dia bawa tau berpeluh-peluh dia hari tu. Awak ni kenapa kan? Saya tanya, kenapa ni peluh-peluh? Ni doktor, saya nak bagi buah, mempelam dekat doktor. Saya kutip ni sebab saya teringat nak bagi dekat doktor. You see, sometimes patient psychiatry ni pun, they are the sweetest people lah sepanjang yang saya jumpa. Unless kalau time dia tengah psikotik tu, kadang kita tak ni. So sebenarnya saya sangat suka. Kalau orang kata stigma tu, I don't care. Sebab for me, I sangat love lah dengan, I'm in love in psychiatry. Love because bukan sebab kita tahu sebenarnya jadi psychiatry lagi best sebabnya you actually kalau macam medical illness kan, kadang-kadang patient boleh rahsia daripada you tau. Kadang-kadang dia tak nak cerita. Psychiatry, you boleh tahu semua luar dalam. Wah, tak adalah. Itu semua you tahu kan. Dalam luas semua kita tahu. Tapi of course, rahsia kita lah. Dan the sweetest thing adalah sometimes kan kita rasa kita yang macam kita rasa macam kita sempurna lah. So kita pun baca Quran pun kadang-kadang tak habis. Patient psychiatry saya tanya, Quran ni bulan puasa ni awak dah habis, dah khatam ke belum? Saya dah 2 kali khatam dah. Allahu Akbar. Saya pun terasa kekurangan tu menjadikan dia orang sebenarnya lebih lagi. So kalau kita tengok
bila kita tengok pesakit, kita tengok daripada sudut apa yang dia ada, apa kelebihan dia, sebenarnya kita akan rasa seronok. Tak rasa tahu stigma tu. Dan banyak patient saya sebenarnya bila datang, mula-mula memang agak malu-malu, lama-lama kan, tak ada apalah doktor, saya suka datang. Kalau so sampai bila tarik appointment tu menunggu-nunggu, bila nak datang tarik appointment. Actually, it's not so bad. Kena mulakan langkah pertama je. Okay, thank you doktor. Saya nak tanya Cik Nazrul, ada soalan lagi daripada students. Mungkin dah dengar kita punya perbincangan, lebih berminat pula tentang macam Cik Nazrul kata tadi, ada branches in psychology kan, leadership psychology, human behaviour, selain daripada clinical. Ada seorang yang tanya, macam mana ataupun apa pekerjaan yang mereka boleh buat sekiranya mereka ingin mengambil pengajian psikologi di Malaysia ni? Okey, pertama itulah yang awal saya kata, bidang psikologi ni sangat luas. Dia sangat-sangat luas. Dia bukan hanya bidang klinikal sahaja, dia termasuk dia merangkumi hampir semua sektor. Kita ada sport psychology, kita juga macam siapa yang minat main sukan tu, di Malaysia ni yang saya nampak, kita ni dari segi kalau bola, contoh kata kita anak-anak kita ni, kalau siapa yang minat bola, kita tengok daripada umur 12 sampai 17 tahun, semuanya hebat-hebat, boleh main sampai Piala Dunia remaja dan sebagainya. Tapi bila dah sampai masa belia ataupun dah adult punya professional player, diorang hilang dalam career diorang. Why? Saya kata itu adalah kita kekurangan sport psychology kat Malaysia. Oh, okay. Oh, interesting apa itu sport psychology sebenarnya tu? Macam mana tu? Sport psychology tu. Dr. Syuhada cakap pasal kajian behavior, kita kaji bagaimana behavior, attitude pemain-pemain dan sebagainya. Kita bantu diorang untuk enhancekan performance diorang. That's why sport psychology di luar negara ni memang sangat, why they are really good in sport, because they have very good sport psychology. Dekat Malaysia ni saya nampak adalah ASN 2-3 orang, tapi kita perlukan, kita ada ramai player-player yang baik daripada pelbagai sukan. We need more in this field, sport psychology. And then the government also, siapa yang dikuasa dengan government, you have to expand this bidang untuk memajukan sukan. Sebab saya bagi tahu 2017 saya pernah train masa tu kita menang Sukan C 2017, ingat tak? 2017 kita menang nombor 1. 2016 saya dijemput untuk train semua coach-coach untuk persediaan Sukan C 2017. Sport psychology saya train, dan alhamdulillah it deliver 2017. Kita menang nombor 1 Sukan C kita. Dia nampak impact dia, dan saya lepas dah bertukar kerajaan dan we end that. And I wish in this new government kita cuba, kalau nak majukan sukan, you have to back to the fundamental our psychology. Kena betulkan anak-anak the player ni. Sebab kalau ikutkan all the player masa muda-muda di sekolah, we done so much, they are very good talented player, but they lost in psychology. And bidang psikologi ni juga kita boleh pergi kepada child care worker, kita boleh pergi laboratory assistant, market research, of course psychiatric punya technician, and then kita boleh pergi rehabilitation specialist, also sales representative, social service specialist, teacher, cikgu, writer. Macam sekarang ni kita ada orang kata yang copywriter kan? Copywriter, betul? You need a psychologist to help you in the copywriter. You kena faham. Sekarang ni orang hire so much for copywriter in social media. Actually kalau nak bagi tahu, saya sendiri pernah train seseorang tu macam mana nak buat ayat copywriter, dan dia buat banyak duit buat push dekat luar sana. Saya kata Allahu Akbar, dia ambil modal saya dan dia buat dan saya kata kita sebenarnya bidang psikologi ni sangat meluas, dan saya rasa tidak rugi kalau anda tak mahu, kalau anda seorang
orang kata saya ni seorang engineer, saya memang minat engineer, you can learn psychology for your own benefit, everyone. It's why because these are in life, you have to remember in life, if you want to success in life, 80% come from the psychology, only 20% from mechanical and fates lah. Okay, so for according to you punya statement tadi, maksudnya Cik Nazrul tengok ada pelbagai job opportunities lah. I mean, kita tak tahu rupanya sport psychology ada, ataupun macam marketing tu menggunakan psikologi juga. Jadi in the future mungkin lebih banyak job opportunities dalam bidang psikologi sebenarnya. Betul. Okay. Cuma lagi satu saya nak tanya, macam tadi Cik Nazrul kata kalau mereka tak ada background psikologi tapi lepas tu nak venture into psikologi, masih boleh atau bagaimana? And macam mana mereka nak jadi macam certified psychologist lah? Mungkin ada yang tak tahu kan cara pathway dia nak jadi psychologist tu macam mana. Alright, dia macam ni dekat Malaysia ni, dia punya pathway dia, kita kena ada degree, and then to certified clinical being a psychologist, kita kena ada master. Minimum is master, and then PhD dan so on tu lah. Tapi untuk jadi seorang psikologis, the minimum dekat Malaysia ni adalah master degree in psychology, clinical ke, education ke, dan sebagainya, kena ada, and then berdaftar lah. Kita ada badan-badan yang profession, sebab psikologis ni dia punya bidang luas, dan dia ada Akta Profession Kesihatan Bersekutu 2019. Dia kena seorang contoh clinical psychology, dia kena berdaftar di bawah Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia MSCP. So kita punya badan-badan yang mengiktiraf kita. Macam saya didaftar di APA, American Psychology Association. Saya boleh praktis satu dunia lah. So basically kalau MSCP ni dia lebih kepada Malaysia. That's why saya tak popular kat Malaysia. Wah, boleh di mana-mana saja. Macam malam tadi saya punya patient daripada Berlin, Jerman. So basically kita bila MCO ni, kita membuka mata ramai orang, kita boleh buat macam doktor cakap, kita boleh buat online dan sebagainya. So membuka banyak lagi peluang. Okay, Dr. Syuhada pula, okay, mungkin boleh explain sikit macam mana career pathway untuk jadi psychiatry, dan juga ada soalan ni daripada students. Okay, kalau buat psikologi mula-mula, ada opportunity ke untuk jadi ataupun to be engaged in a psychiatric punya industry? Macam mana? Ni ada soalan daripada student ni. Soalan sampai saya ke doktor? Doktor, kepada doktor. Untuk jadi psychiatrist, pertama sekali because psychiatrist ni is a doctor lah. So dia adalah doktor pakar psychiatrist. Jadi dia memang kena ada degree dalam medical line, which is you kena ada MBBS ataupun MD lah. Okay, so kena belajar dekat medical school, dapatkan you punya MBBS ataupun medical doctors tu. So after that, you akan jadi houseman untuk 2 years. After 2 years houseman tu, baru you boleh decide untuk you jadi, waktu tu you jadi medical officer. So dekat situ you decide you nak pergi mana, sebab bidang medical pun besar. Ada orthopedic, pediatrician kan, ONG. So daripada situ, you boleh decide salah satunya adalah psychiatry. So tapi masa posting houseman pun you memang akan didedahkan jugalah pada posting-posting ni, so you boleh pupuk minat daripada situ. So katalah you memang nak buat psychiatry, so ada 2 pathway jugalah. Satu melalui master program, which is Malaysian master program lah, macam saya buat ni master program. And lepas lulus daripada master program tu, you kena register under NSR lah, National Specialist Register. Ataupun satu cara lagi adalah you buat MRCP site, which is you ambil private punya paper, tapi you still have to be a doctor dululah untuk you practice jadi psychiatrist. So sama ada macam dia jadi psychologist, dia nak jadi psychiatrist, dia kena ada medical degree tu dulu. So katalah dia buat psikologi, okay, tapi dia nak jadi psychiatrist, you have to have medical degree. So you kena belajar medical degrees dulu before untuk you jadi psychiatrist. Tapi kalau you daripada
psychiatrist, you boleh, you dah buat dah medical, you ada special interest untuk buat psychologist kan. Macam psychologist dia banyak pada therapy, macam acceptance commitment therapy, cognitive behavior therapy. So you can go further for that lah. Macam saya pun I was trained in cognitive behavior therapy. So tapi I punya interest lebih kepada psychodynamic psychotherapy. So you can go further juga daripada situ. Okay, Cik Nazrul, ada orang tanya ni, macam mana psikologis tangani masalah sendiri? Alright, that's why kita pertamanya sekali kita kena sikit lah saya nak share dengan awak dekat semua yang ada pada malam ni. Bila doktor cakap tadi dia happy jumpa patient dia, it reflects me. And sebenarnya bila orang yang datang jumpa kita bercerita masalah, contoh kata dia are being vulnerable, dia jadi seorang yang jujur cerita masalah, kita kena tengok satu sudut. Kita kata dalam banyak orang dalam keluarga dia sendiri, walaupun boyfriend, suami, isteri, dia jumpa kita cerita masalah dia. You have to be proud of that. Sebab you working with their story, but none of in their family or members can walk to that story. And you have to feel proud of you. And setiap orang yang datang tu adalah membawa pengajaran pada kita dan membawa satu this is me. I'm not sure others. That's how I handle my emosi dan sebagainya. Bila orang datang jumpa saya bercerita 1001 masalah, sebenarnya itu pengajaran saya untuk jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Dan bagaimana saya menguruskan kesihatan mental saya, sebenarnya cerita, kalau boleh ke cerita kat sini, ada masa lagi? Ada lagi, mungkin tak lama lagi tapi boleh cerita, boleh cut short lah. So bagaimana sebenarnya saya sentiasa ingat satu mungkin hari ni kita boleh kita boleh nampak lah, kita boleh share sebab malam Ramadan. Saya ingat ini daripada arwah ayah saya kata, dia kata kalau nak masuk syurga cepat, kalau nak masuk syurga cepat, bukannya solat, bukannya sedekah, bukannya kita pergi haji 10 kali umrah. Sebenarnya ada dua benda je yang buatkan kita masuk syurga cepat. Saya bukan ustaz tapi ini saya request pada arwah ayah saya kata. Bagaimana saya uruskan kesihatan mental saya adalah ada dua benda je yang menyebabkan, dan saya ingat sampai bila-bila. Ada dua perkara. Pertama adalah syukur, kedua adalah sabar. Kalau kita pegang dua-dua benda ni, kita akan jadi orang yang hebat dalam hidup kita, dan kita boleh ada hadapi pelbagai ujian dengan ada syukur dan sabar. Sebab saya ingat Dr. Bilal Phillips, one of my mentor, he's a psychologist in the US. Dia kata, kalaulah any pill in this world, kita letakkan satu pill nak baik kesihatan mental ataupun depression or anxiety, if you want to put any pill, the right pill to cure that depression or what is the syukur. That's why how I uruskan kesihatan mental saya sentiasa jadi orang yang bersyukur. Bila setiap ujian yang datang, saya bukan ustaz ke apa, ini adalah filosofi. Sentiasa bila kita sentiasa ada ujian dan masalah, kita pertama kita syukur dan kedua kita sabar. Bila kita bersyukur, kata contoh COVID-19, dan alhamdulillah, kita ada lagi tempat berteduh, kita ada lagi tempat rumah kita, ibu bapa kita, some of them I met tak ada tinggal seorang-seorang, yang baru-baru ni yang meninggal dalam bilik hostel di universiti. Dan kita kena ingat, kita bersyukur kita ada lagi orang, dan kita kena sentiasa fikir yang diri kita ni ada lagi orang lagi hebat macam kita, macam tadi kata financial problem dan sebagainya. Kita kena sentiasa tengok orang lain lagi, dan itu caranya saya kalau nak share bagaimana saya uruskan saya punya kesihatan. That is a philosophy lah, ada orang lain cara yang lain lah. Alright. Okay. Saya nak tambah sikit lah. Macam saya, macam bila menjadi psychiatrist ni, sebenarnya saya rasa bila kita belajar tentang psychiatry, actually kita semakin banyak belajar tentang diri kita sendirilah sebenarnya.
cara macam mana kita uruskan emosi tu pun berdasarkan banyak juga yang teori-teori yang kita belajar. Macam Cik Nazrul cakap, berdasarkan pengalaman juga. Tipulah kalau saya pun tak pernah merasa, saya pernah lalu macam mana panic attack tu. Macam mana berhenti kat tepi jalan sebab tak nampak jalan, menggigil-gigil, berdebar-debar. Tapi disebabkan oleh kita belajar tentang macam mana cara untuk kita ajar patient kan selalunya. Dan so kita ajar diri kita balik. So actually bila kita belajar, kita praktis, sebenarnya bila kita bagi tahu orang, dia lebih berkesan lah sebenarnya. So kita menguruskan emosi dengan cara apa yang kita cakap pada orang, sebenarnya kita praktiskan jugalah sebenarnya. Macam Cik Nazrul cakap di awal-awal tadi, kita semua memang ada risiko lah untuk dapat kesihatan mental tu. Siapa-siapa pun boleh dapat juga sebenarnya masalah mental ni lah. Okay? Dan be it sama ada di neurotic, anxiety ke depression ke ataupun di psychotic, yes, kita berdoa semoga kita dijauhkan. Tapi sebenarnya kalau kita ada masalah, kita ada stres, sebenarnya kita boleh mengatasi lah. Macam kalau saya rasa belajar ilmu-ilmu ni dia lebih membantu saya untuk bertenang. Again, dia punya basic macam Cik Nazrul kata syukur tu, tapi dalam psychiatry dia lebih pada macam forgive and forget. So when you able to forgive and forget, you boleh move forward. You bukan move on, you move forward. Okay. Doktor dengan Cik Nazrul, boleh ke kita tambah lagi ada few questions before sepatutnya kita dah habis, tapi kalau if you don't mind boleh tak, sebab ada banyak sangat question ni, boleh lagi? Boleh. Okay, saya nak tanya ni daripada students ni, banyak juga soalan daripada different people asking the same thing, maybe Cik Nazrul boleh jawab. Saya selalu rasionalkan diri saya dengan cara duduk berseorangan. Adakah itu salah satu form of denial? Bahaya tak selalu menyendiri? Ni ada a few audience lah yang tanya repeatedly. Okay, sometimes you need to be alone. Dalam hidup kita ni kita kena faham, kita tak boleh lah sentiasa nak, you need our me time. Kita kena ada me time. Kita macam Dr. Syuhada, seorang doktor dan ibu dan sebagainya, maybe dia perlu adakan me time. Setiap orang kena ada me time. Tapi menyendiri terlalu dan menolak dunia luar itu mungkin satu perkara kelamaan dia akan effect mental health. Sebab salah satu mental fitness is connectedness. Kita kena berhubung dan kita kena sentiasa kita kena bergaul dan bermasyarakat. Connectedness tu yang membuatkan kita jadi mental strong and mental resilient. Tapi kalau kita menyendiri terlampau lama, dan dia akan membawa kita ke arah depression, dan itu tak baiklah. Tapi untuk saya, kalau nak tanya saya secara profesional, eloklah bercakap dengan pakar kesihatan mental untuk diagnose apa yang berlaku pada dia. Okay, thank you Cik Nazrul. So dengar siapa-siapa yang dah tanya soalan tadi, adik-adik tolong pay attention. Mungkin untuk mengelakkan depression among diorang sendiri ataupun mungkin kawan-kawan, boleh nasihat sesama sendirilah. Okay, saya nak tanya doktor pula ni. Ada tanya, how do I tell my parents about my mental health? I tried multiple times but it's not being taken seriously. Ni pun ada banyak reactions to this soalan. Mungkin ramai yang relevant kepada soalan macam ni. Macam mana tu doktor? Banyak tau kes macam ni. Maksudnya dia memang ada illness, dia punya insight pun bagus. Maksudnya dia tahu dia kena makan ubat, tapi family pula yang tak bagi makan ubat. So dia memang agak susah lah sebenarnya, di dalam dilema. Sebab bila as a people, as a person, kita as a human being, kita memang suka validation. So bila kita rasa macam kita ada illness, mental illness, and then kita bagi tahu family pun emotionally validate kita, so kita akan rasa confident untuk take medication. Tapi bila kita tak ada emotionally validated tu, itu yang membuatkan macam nak makan ubat pun tak best, sebab macam orang akan pandang serong, parents pun rasa macam kita tak kuat iman sebenarnya kan. Tapi sebenarnya bila you dah ada depression, iman tu pun memang jadi tak kuat dah. Maksudnya you nak solat, you nak baca Quran pun dah tak ada mood because of the anhedonia tu. So once you lift up the anhedonia tu, dia akan go back to normal. So selalu cakap dekat patient, kalau you punya family rasa tak percaya apa yang you rasa, tapi dia kata bila dia makan ubat, dia okay. Bila dia makan ubat, so I would say you teruskanlah makan ubat. When the family tengok you okay bila makan ubat, so they will lama-lama
akan lembut lah. Dan lama-lama tu memang kita kena selalu berdoa. Kita kena bagi hint-hint juga yang selama ni dia macam selama ni dia memang ada this mental illness ni kan. So dia sebenarnya dia cuba bertahan dengan cara dia dah try macam-macam. So bila dia makan ubat dia okay. Sometimes ada orang dia malu sebabnya macam family lah. Family kata malu lah anak makan ubat kan, hari-hari nak kena makan ubat. Sebenarnya saya selalu cakap dengan patient, kenapa you nak bagi tahu semua orang yang you makan ubat? Tak payah pun. You makan ubat diam-diam macam you makan vitamin pun boleh kan. You tidur. Sebab ubat psikiatri malam je nak kena makan. So sebelum tidur you makan. Esok you sihat. Tapi kalau you tak makan ubat, you akan tak well esoknya. Semua orang tahu yang you tak well. Tapi kalau you makan ubat, you okay je esok. You boleh kerja macam biasa. You boleh bergaul macam biasa. So there's nobody knows. So sometimes ada kalanya kita kena tengok family kita macam mana. Again, biopsychosocial spiritual lifestyle tu. Kalau lah kata family kita ni memang seorang yang overcritical. You rasa kalau bagi tahu tu memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Dia akan downkan lagi. So saya rasa bukan tak nak bagi tahu tapi kita lambatkan sikit proses nak bagi tahu tu. Lagipun kalau biasanya dalam umur 18 tahun you dah boleh ada you boleh jaga diri sendirilah. Maksudnya you tak payah nak beritahu family lagi. Tapi kalau macam umur 18 tahun dan ke bawah, biasanya memang the treatment of psychiatry memang memerlukan parental punya consent. So macam kalau dah 18 tahun ke atas, you don't need parental consent pun sebenarnya. So you can take the medication macam biasa. Dalam masa yang sama berdoa yang parents you akan terima. Sometimes apa yang kita buat, apa yang saya buat adalah bila dirasakan macam agak susah untuk dia macam tu sebab family tak ada, saya akan panggil family untuk duduk dan berbincang. So kita akan buat family punya group session. Saya ada patient yang memang saya cakap dekat maknya. Mak dia kata, saya percaya benda ni 60-40 psikiatri. Oh, dia kata. So saya kata 60 tu apa? 60 ni disebabkan oleh buatan orang. So 40 lagi tu saya kena percaya diri sendiri yang anak saya boleh lawan benda tu. Saya kata, puan, boleh tak puan bagi 40% tu pada saya? Maksudnya boleh tak puan tengok macam mana saya rawat dia, sama ada dia okey ke tak? Saya minta 40% je. Kalau puan tak bagi 20% saya kata saya minta. Tapi selepas tu kita explain kenapa macam ni. Apa yang ditanya kita jawab. Apa yang ni kenapa? I kata macam bila dia cakap macam buatan orang. How sure are you buatan orang? Kita cakap. Lepas tu dia nak cerita dengan kita, dia kata doktor, jin tu wujud. Okay, I kata betul wujud. Lepas tu wujud ni dia boleh merasuk kita. Okay, kita bercakap pula daripada surah jin. Biasanya kadang-kadang orang macam ni kita guna surah sebab kita pun belajar tentang tu kan secara mendalam. So kadang-kadang dia pun macam betul lah apa yang doktor cakap tu. Dan finally memang saya ada beberapa patient yang memang kalau anak dia tak makan, dulu memang mak dia memang menentang habis lah. Sekarang anak dia tak makan, dah makan belum ubat, mak dia yang akan ingatkan. So I mean kadang-kadang psychoeducation tu the most important. We need to psychoeducate the patient. Kadang-kadang kita akan tolong untuk psychoeducate the parents juga sebenarnya. Tu antara pengalaman. Ada juga yang kita dapat memang parent dia tak nak juga. Tapi hari tu kes on call lah ni, MO saya call, bos patient ni ambulans bawa mak dia sebenarnya daripada Kelang. So mak dia bawa dia pergi ke Sabak Bernam sebabnya nak jumpa bomoh. Okey, dah jumpa bomoh. So kenapa? Sebabnya bomoh call ambulans. Saya gelak je, kenapa bomoh call ambulans? Sebab bomoh dah tak boleh handle dah, dia agresif. So sometimes kan macam we need, again this is the opportunity sebenarnya untuk kita jumpa the parent and kita talk. You see, bukannya I tak kata you tak boleh jumpa bomoh. You can, pergilah, tak ada masalah. Tapi again saya cerita macam mana ubat ni work, how it's work. Kenapa you tak boleh makan macam Panadol, rasa sakit baru makan? Tak boleh, because ubat psikiatri dia ada dia punya pharmacodynamic, pharmacokinetic dia. So when you compliant to that, you akan nampak improvement, family nampak improvement, rasanya family akan lebih approachable. I have patient juga yang parent, yang husband and wife. Mula-mula wife dia tuduh husband dia gini. Husband dia kata wife dia gini. I kata bagi I treat dia punya psikotik dulu. Kita treat psikotik, relax je. Sekarang ni husband dia pun dah boleh terima dan husband dia pula yang macam memang akan tunggu bila next appointment. Because actually people bila dia oppose, actually they don't understand. But when they do understand, dia akan bagi full kerjasama lah. Tu pengalaman yang biasa kita dapat. Of course adalah juga yang kita jumpa yang memang
yang rare sikit kan, yang memang menaikkan darah juga tu kan. Adalah mesti ada pengalaman-pengalaman kerja. Itu jom lah, kalau kita tengok curve tu dia yang paling rare lah. Tapi kebanyakannya memang diorang actually dia kadang-kadang bukan dia tak terima tau, kadang-kadang dia denial. Maksudnya kenapa anak aku kena mental illness? Tapi sebenarnya sakit ni siapa-siapa pun boleh kena. Siapa-siapa pun boleh rasa perasaan tu. Dan sebenarnya mental illness pun macam biasa. Dan tak ada orang tahu pun anak you ada mental illness kalau you compliant dan anak you well boleh makan ubat. So banyak tau husband saya yang makan ubat pun dia okay dan dia boleh kerja. So sebenarnya family pun okay lah, tak apalah you makanlah ubat kan. So no problem. You need to psycho-educate. That's the most important. Encik Nazrul ada nak add ke? Saya kalau patient saya di Malaysia ni, saya beritahu most of them akan jumpa saya ni antara yang ketiga atau keempat, second last. Dia akan jumpa pertama BOMO ataupun mana first. I'm sorry, you can be the start of BOMO you want, but I spent almost 15 years study these things. Ada yang dah habis beribu. Saya minta RM1 je. Kan? So basically bukan saya nak salahkan nak jumpa, tapi don't put us third or fourth option. Jumpa and then bila dah teruk semua you itulah doktor. I mean this is a public speaking. Nak keluarkan satu ubat COVID-19 berbulan-bulan, ni nak keluarkan ubat mental health macam mana? There's a lot of research, kajian dan sebagainya. You have to trust of that. You know, you cannot simply say ni ubat whatever. You have to know that whatever there is science and empirical study to produce something. Kan? Alright. Dan saya rasa kebolehan BOMO tu satu adalah dia orang macam dia bagi telinga untuk mendengar. Kan macam ya saya faham. Listening platform. Kadang-kadang doktor ni mungkin sebab dia punya kad tinggi tau. So macam okay awak sihat, makan tidur, suara tak. So jadi macam dia rasa tak dia validate dekat situ. Tapi if you can give more time, so macam pendekatan saya adalah kalau new case, setiap patient yang datang new case saya akan tengok maybe 1 hour because I will explain berapa lama you kena makan ubat, macam mana ubat ni works. Why? That's why the compliant issue tu sebenarnya agak okay. Dulu masa saya mula-mula datang ke Sabak Bernam, banyak patient yang tak berapa well sebenarnya. Banyak yang relapse sebab tak makan. Masa tu tak ada pakar. Tapi bila kita tengok, saya kata saya tak ada ubat yang mahal macam hospital besar. Saya kata ubat saya adalah ubat-ubat yang old generation macam tu. But Alhamdulillah saya tak payah pakai ubat yang new generation because the compliant issue is good. Because of the psycho-education and the therapy. So, and saya tak panggil patient saja, saya akan panggil family. Kalau family tak boleh, saya panggil cikgu dia. So sometimes dia student. Betul, sometimes dia student dan orang yang paling rapat dengan dia adalah counselor. Saya akan deal dengan counselor. So kita buat macam tu. Betul. Okay, alright. Okay, so nampaknya kita kesentukan masa. Okay, Cik Nazrul ada last words lah orang kata sebelum kita menutup tirai. Ada apa-apa lagi ke yang nak add on ataupun your last words? Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada My Future kerana menjemput saya untuk jadi salah seorang panel pada hari ini, pada malam ni. Mintalah kepada pendengar ataupun penonton pada malam ni, jika anda ada masalah ataupun you want to talk, you want to share something, you always can reach kepada mental professional. Kita ada ramai di Malaysia ni yang kita cari yang bertauliah, kerana saya diberitahu ramai di social media ni zaman-zaman PKP ni mengambil kesempatan untuk mengambil self proclaim as a mental professional. You can Google, you can go to hospital. Paling senang sekali pergi hospital untuk jumpa psikiatrik ataupun dekat sana pun ada counselor dan clinical psychology. Pergi dan reach out, and there's nothing wrong and nothing harm you to seek for the professional. InsyaAllah. Okay. Doctor, what about you? Any last words from your end?
Thank you My Future sebab jemput saya. Thank you Cik Nazrul, perkongsian yang sangat menarik. Saya setuju memang kita perlu dapatkan macam bantuan profesional yang betul lah. Ya, tapi kan ada saya nak cakap juga, sometimes ada orang kata dia dah pergi psikiatri tapi dia rasa macam Hello doktor. okay. Saya nak cakap kita orang psychiatrist, kita manusia, kadang-kadang kita pun ada personality kita yang yelah berbeza-beza. Maksudnya kita tak di-train tu akan menjadi satu sama spesies psychiatrist tak. Kalau you rasa macam you tak support dengan dia semua, dengan seorang, you boleh sebenarnya mencuba untuk try untuk cari another psychiatrist yang you rasa you are comfortable to talk with. Sometimes you rasa you comfortable to talk dengan psychiatrist lelaki. Sometimes tapi tempat tu ada perempuan saja. So you maybe boleh try to find dekat tempat lain. So sometimes you rasa so actually kadang-kadang hidup ni ada orang kata doktor nak try maksudnya nak ubat tu macam nak bagi kita macam apa macam tikus ke, ada tau yang macam trial memang hidup ni try and error. Memang hidup ni try and error sebab badan kita walaupun sama serupa kembar pun kita lain-lain juga. So genetik kita memang lain. Jadi kita kadang-kadang we have to try, dan try adalah sebahagian daripada hidup kita lah. So jangan takut, jangan segan. Kalau ada apa-apa masalah, let's talk, and our mental health matters lah. Okay, sebelum saya menutup tirai, kita nak go lagi satu round daripada sponsors daripada University of Cyberjaya. Okay, untuk buat lagi satu lucky draw. Minta maaf doktor dengan Cik Nazrul, tunggu sekejap je lagi, mesti dah tak larat dah penat dah dengan perkongsian tadi, tapi just for a short while, lagi satu je. Okay, okay, sekarang siapa yang lucky ni? Sekejap kita tengok siapa ni. Shalini. Okay Shalini, so you are selected. Nanti kita ada phone number you dekat sini. Nanti kita akan contact you, alright, untuk redeem you punya duit raya lah. Okay, so bagi mereka yang belum dapat jawapan daripada, memang banyak soalan boleh tanya directly kepada My Future WhatsApp. Kita akan explain. Kalau tak pun boleh directly kepada Encik Nazrul. Encik Nazrul aktif di Twitter dan di Instagram, boleh directly juga bertanya dengan mereka. Dan Dr. Syuhaida aktif di Facebook, jadi boleh cari mereka jugalah. Ataupun worst come to worst, kita memang ada assistance melalui WhatsApp. Siapa-siapa yang nak tanya boleh just tanya kita soalan, mungkin kita boleh liaise lagi dengan doktor dan Encik Nazrul ya. Okay, so juga nak explain, nak bagi tahu kepada audiens atau pelajar-pelajar yang berminat dengan bidang psikologi di University of Cyberjaya, buat masa ni mereka ada special rebate dan scholarship information, di mana mereka ada foundation allied science 8,000 rebate, foundations in arts juga 8,000. Okay, kalau diorang kalau masuk allied science ni boleh sambung kepada ni kan, foundation boleh kepada psikologi ya, Cik Nazrul kan? Okay. So ada 100% wave in terms of mereka yang nak continue degree di UOC juga. 15% diploma in psychology, 16% bachelor in psychology, and cuma 48,000 untuk master in clinical psychology lah di University of Cyberjaya. Dan special rebate offer RM500 untuk registration fee untuk mereka yang nak register dengan UOC during MCO ni. So registration fee untuk foundation cuma RM1,500, diploma cuma RM1,000 dan degree cuma RM1,500 lah, jadi ada waive RM500. Jadi sebelum saya akhiri program kita, saya nak minta terima kasih banyak-banyak kepada Encik Nazrul dan Dr. Syuhaida, especially in terms of also taking care of Malaysians and advocating for mental health, yang mungkin kita lebih perlukan awareness, especially untuk parents yang macam tadi kata pergi jumpa bomoh dan sebagainya. Thank you very much, and thank you for sharing with us today. Jadi audience lebih memahami lah tentang mental health, apa itu psychology, apa itu psychiatry. Ya, saya harap sharing hari ini memberi manfaat kepada semua, dan terima kasih banyak-banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami juga. Alright, so terima kasih dan selamat malam. Selamat Hari Raya juga kepada semua audience kita, dan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Nazrul
dan Dr. Syahidah ya. Okay, selamat hari raya, selamat malam. Selamat malam, selamat hari raya. Alright, okay, terima kasih. Alright, okay, terima kasih. Alright.